Disebabkan oleh keadaan pergolakan yang terlalu kuat sekarang ini, terlalu hebat di kalangan Perikatan Nasional itu sendiri. Perikatan Nasional itu terlalu kuat. Sekarang ini ada kemungkinan PAS sedang bercita-cita, berbincang, berura-ura, ada di kalangan ahli mereka, mendesak pimpinan untuk menarik sokongan terhadap Perikatan Nasional. Ada desakan di peringkat akar umbi sekarang ini untuk, bukan akar umbi macam-macam wala on ni, tak main. Ini peringkat dia punya pimpinan, tapi peringkat pimpinan bawahan, supaya revise balik perjanjian ataupun gabungan dengan Perikatan Nasional, dan mungkin mula nak kena membentuk Muafakat Nasional kembali. Anwar Musa dikatakan telah menyertai Muafakat Nasional. Dia buat satu NGO pro Muafakat Nasional, lebih kurang Muafakat Nasional, dan dia menggesa supaya ramai rakyat menyertai NGO tersebut lah. Tetapi poinnya adalah tuan-tuan, sekarang ini PAS sekarang ini masih lagi terbergantung. Dia masih lagi tergantung. Sama ada sebahagian kata kita kena bersama dengan Muhyiddin Yassin, ada sebahagian lagi kata dah kita tak boleh lagi bersama dengan Muhyiddin Yassin. Tak boleh move forward dah sekarang ini. So kita kena buat gerakan dengan Muafakat Nasional. So macam mana nak buat muafakat dengan gerakan nasional ini? Kita kena kembalikan, kita kena letak orang-orang kita yang pro Muafakat Nasional, yang pro Perikatan Nasional memegang UMNO. Isunya tuan-tuan, Zahid dah buat satu gerakan yang drastik baru-baru ini dalam MKT beberapa hari lepas. Apa dia? Antaranya adalah memecat Anwar Musa. Oh, bagi saya itu tindakan yang sangat bold. Dia tak ada gantung-gantung, tak ada warning-warning tuan-tuan. Buang tu. Sebab apa? Anwar Musa ni adalah, saya ditanya hari tu, siapa yang akan lawan Zahid Is? Saya sebut salah seorangnya Anwar Musa lah. Salah seorangnya Anwar Musa. So, apa signal kepada Anwar Musa ni tuan-tuan? Signal kepada Anwar Musa ni, perasan tak Isyamuddin tak ada jawatan? Ini geng-geng yang mana, yang belah-belah, yang dulu nampak macam nak melawan Zahid, sekarang ini semua tak ada jawatan. Not only that, bukan setakat itu sahaja, yang betul-betul melawan dah kena buang. Syahidan Kasim dah kena, Anwar Musa dah kena, lepas itu Tajuddin Rahman dah kena. Ini semua geng-geng yang dah kena tuan-tuan. Termasuk Zaharin lah, Zaharin pun kena. Sebab dia kritik Zahid hari tu kan. Dengan dia pun kena. Tapi Zaharin ni sebab dia bukan peringkat itu kan, jadi tak apalah, itu cerita lain. Tetapi Zahid dah cabut masalah tu daripada akar. So tinggal Perhimpunan Agung UMNO, pemilihan parti. Selepas ini siapa yang akan lawan Zahid? Siapa yang berani nak lawan Zahid? Kita kena ingat Anwar ada bagi warning hari ni. Anwar bagi warning tadi, dia kata apa? Sekiranya terdapat menteri yang terlibat dengan rasuah ataupun yang meminta-minta projek sebagainya, dia tidak adakan keberatan untuk memecat menteri tersebut. Ini bukan setakat menteri je tuan-tuan. Kita bukan cakap soal menteri. Kita juga bercakap soal ahli-ahli yang ada. Siasatan-siasatan yang mungkin akan dilakukan terhadap mereka. Dan Anwar pun hari ini cakap, saya pimpin negara dengan hutang lebih 1 trilion, Anwar kata. Saya pimpin negara dengan hutang lebih 1 trilion. Tapi Anwar had it worse lah. Kalau siapa yang ingat tahun 1992, masa dia take over daripada Mahathir dan juga Daim, gabungan Daim dan juga Mahathir dahulu, pada masa itu dia memegang negara dalam keadaan ni. Siapa budak-budak yang tak tahu cerita dan sejarah ni, ini aku nak cerita. Dia pada masa itu memegang negara pada kadar GDP dan debt ratio di antara GDP dan hutang negara 80%. Kita kena ingat, dia ambil alih Menteri Keuangan dalam keadaan hutang negara dan GDP pada waktu itu, gross KDNKK, keluaran dalam negara kasar kita, ratio 80%. Sekarang ni, to put into perspective, sekarang ni baru 65% ratio tu. Dia pernah pegang pada tahun 1991-92 dalam keadaan debt to GDP ratio 80%. Pada masa itu, ingat tak bank negara, Bank Bumiputera, BBNB, Bank Bumiputera, budak-budak yang baru nak up ni tak tahu. Yang duduk main TikTok, yang tak erti. Dia tak tahu akan kewujudan satu bank nama dia Bank Bumiputera Malaysia Berhad. Salah satu bank terbesar di Asia. Malah iklan, siapa ingat iklan? Saya ingat.
Kita dulu ada TV1, TV2 kat Sarawak lah. Lepas tu tahun 88 baru masuk TV3. So hari-hari keluar iklan. Bank Bumiputra, bank terbesar di Asia. Mempunyai aset yang terbesar di Asia. Tahun 1990 apa jadi pada bank tu? Bankrupt. Dia tak sebut bankrupt lah, tapi di take over. Dah tak wujud dah bank tu. Orang kata CIMB tu bukan. CIMB tu bukan bank Bumiputra. Itu dah after going through all the churn, the pemotongan, dah restructuring apa semua, masuk ni, masuk tu, masuk Southern Bank, masuk ni, akhirnya jadilah CIMB. Anwar ambil alih keadaan masa ekonomi tengah teruk tahun 1992. Tahun 1997, GDP to debt ratio Malaysia pada waktu itu 32%. Daripada 80%, 32%. Sepanjang sejarah Malaysia, sejarah tahun Mahathir jadi Perdana Menteri, kita tidak pernah surplus dalam bajet. Perbelanjaan kita sentiasa melebihi pendapatan. Perbelanjaan sentiasa melebihi pendapatan. 1 tahun itu, 2 tahun kalau tak salah saya, kita punya bajet pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Saya ingat lagi sebab saya menghadapi krisis ekonomi tahun 1997. Orang salahkan Anwar, dia kata 1997 ni. Ada satu video TikTok tu, dia kata ini semua salah Anwar pasal forex dan semua. Anwar dan Mahathir pasal forex. Saya gelak je. Kan? Kan? Sebab apa korang tak baca? Korang dengar apa yang Tok Guru korang cakap, korang percayalah. Korang tak tahu apa yang berlaku pada forex tu. Saya bukan setakat tahu, saya hidup pada zaman itu. Ada seorang tu dia buat satu video TikTok, dia kata pada masa itu, dia kata apa, GST 11%. Aku kata bangang betul budak ni, nak buat video tapi tak buat fakta. Dia bukan GST, bukan GST, tax, dia kata SST 11%. Bukan SST bang, interest bank untuk beli rumah pada waktu itu sampai 11%. Interest bank kerana property terlalu, kerana kita nak ada sebab dia. Ini Anwar dah nak jatuh 1997. Pergaduhan tu dah nampak. 96 dia dah start dah. Peristiwa ini 96 dah memula. 97 dia dah nampak goyang. 98 reformasi. Siapa ingat? Tahun 97 tu saya pergi UK. Pada masa itu krisis ekonomi. Tapi dalam krisis ekonomi, Anwar sebagai Menteri Keuangan, dia nak pastikan. Ni saya tak pernah cakap dalam live, tapi saya cakap dalam live pada hari ini. Sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu, kita orang dah risau dah. Kita dengar ada beberapa pelajar akan dipanggil balik. Dia baru sampai ni. Kita baru sampai kat United Kingdom. Baru sampai tajaan. Orang kampung tak pernah pergi overseas, tak pernah tengok snow. Tiba-tiba dapat berita bahawa kerajaan tak ada duit. Mungkin dia akan panggil balik pelajar-pelajar Malaysia. Kita orang down. Ada kawan-kawan saya down. Dia tak nak pergi universiti pun. Dia pergi travel Europe yang ada duit lah. Saya tak ada duit, saya duduk situ. Saya berdoa, ya Allah, janganlah orang baru je sama belajar ni, tolonglah. Tahu tak apa Anwar buat sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu? Kerajaan Malaysia inject. Saya ingat lagi, sebab kita tahun 97 ni, antara tahun awal internet baru ada. Bukan internet baru, internet dah ada lama. Website baru ada. Ada website. Masa tu Utusan Malaysia, dia ada dia punya surat khabar. Itu pun dia bukan macam sekarang ni. Kalau tersilap saya, dia scan. So kita boleh baca scan tu. Pada masa itu kerajaan inject 100 juta dalam penaja saya, dalam government agency. 100 juta. Semua pelajar overseas yang sudah pergi tidak akan dipanggil balik. Punyalah lega. Walaupun despite of keadaan ekonomi kita yang amat teruk pada ketika itu. Tuan-tuan, Anwar Ibrahim dan di sinilah saya macam Ravizi tak adalah, dia I think dia sponsor Petronas. Saya rasa dia bukan sponsor macam kita orang ni, pelajar-pelajar tak berapa cemerlang ni. Kan? Tapi my point dekat sini, this is Anwar Ibrahim. Anwar sebut hari ini dia mewarisi kerajaan dengan hutang 1 trilion. We gave him a chance tahun 1992. We gave him a chance tahun 1992 and dia berjaya membetulkan negara kita. We gonna give him another chance. 5 tahun ni insyaAllah
Give him another chance.